Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nazura Iliana binti Nasran. Baiklah, saya akan menerangkan tentang strategi pengajaran. Strategi pengajaran bermaksud satu kemahiran merancang dan mengurus teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat, strategi merupakan cara-cara merancang dan melaksanakan sesuatu untuk mencapai matlamat. Terdapat beberapa kategori strategi pengajaran iaitu yang pertama ialah strategi pemusatan guru, yang kedua ialah strategi pemusatan murid, yang ketiga ialah strategi pemusatan bahan dan yang keempat ialah strategi berasaskan tugasan atau aktiviti. Strategi pemusatan guru, menurut Brophy 1978, pendekatan ini merupakan satu strategi yang mudah untuk dirancang dan diurus. Ciri-ciri strategi pemusatan guru ialah guru berperanan utama dalam pengajaran dan pembelajaran. Komunikasi secara strategi ini juga adalah secara sehala dan murid hanya mendengar. Kebaikan dalam strategi pemusatan guru ini ialah dapat memudahkan guru untuk menerangkan jenis-jenis kata adverba seperti kata adverba jati secara sehala dan boleh difahami oleh murid. Yang kedua ialah strategi pemusatan murid. Strategi ini merupakan strategi yang diambil oleh murid tentang pengajaran sesuatu pengajaran untuk mereka belajar. Pelajaran strategi ini lebih banyak kelebihan untuk memberikan kefahaman kepada murid. Strategi ini juga menekankan kepada pembelajaran kendiri, arah kendiri dan inkuiri penemuan. Contoh-contoh strategi pemusatan murid yang boleh dilaksanakan ialah melaksanakan projek, perbincangan secara kumpulan dan membentuk kumpulan kecil seperti membahagikan jenis-jenis kata adverba yang terdapat dalam kata adverba iaitu seperti kata adverba jati, kata adverba asalnya kata adjektif dan sebagainya. Kebaikan strategi pemusatan murid ini adalah guru dapat menjadi pemudah cara, dapat melibatkan semua murid dalam pembelajaran dan dapat menjadikan pelajar lebih memahami dan mendalami pembelajaran dengan baik. Seterusnya adalah strategi pemusatan bahan. Strategi pemusatan bahan ini penting bagi guru-guru untuk menunjukkan bahan-bahan pengajaran tentang tajuk-tajuk yang ingin diajar. Seperti contohnya ialah slide atau video. Slide atau video ini dapat membantu guru untuk memberikan penerangan dengan baik seperti menunjukkan slide contoh-contoh kata adverba jati. Seterusnya, guru juga boleh memberikan modul secara terancang secara menggunakan aplikasi seperti aplikasi Google Classroom dan aplikasi Google Meet untuk merancang pembelajaran atas talian supaya pembelajaran itu berlangsung secara berkesan. Dan juga boleh menggunakan Google Drive untuk menjadikan setiap pembelajaran itu dapat disimpan dengan baik oleh murid-murid. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, saya Ethel Christy Pemangau Ana Edwin akan membincangkan tentang pendekatan pengajaran. Pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas. Terdapat beberapa jenis pendekatan pengajaran seperti pendekatan induktif, didaktif, eklektik, tematik dan sebagainya. Bagi pendekatan pengajaran ini, saya telah memilih untuk membincangkan tentang pendekatan didaktif. Pendekatan didaktif merupakan satu kaedah mengajar yang kompleks kerana murid perlu memahami dengan mendalam dan berupaya untuk memilih rumusan, teori dan peraturan yang dipelajari dengan tepat. Pendekatan pengajaran ini dijalankan dengan mengemukakan generalisasi yang diikuti dengan contoh-contoh yang diberikan. Terdapat 3 tujuan pendekatan didaktif ini, iaitu yang pertama adalah menyelesaikan masalah, yang kedua membuat generalisasi baru
Dan yang ketiga adalah membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum. Bagi tujuan pertama iaitu menyelesaikan masalah, ini dapat dicontohi dengan apabila murid telah mempelajari kata adverba, kata ganda penuh, mereka akan diminta untuk membuat beberapa ayat baharu dengan menggunakan contoh kata adverba, kata ganda penuh yang telah diberikan. Sebagai contoh, untuk kata ganda adverba penuh iaitu pura-pura, cepat, sayup-sayup dan rajin-rajin. Dengan menggunakan contoh yang diberikan ini, murid akan diminta untuk membina satu ayat baharu mengikut kemampuan mereka. Untuk yang kedua pula, untuk tujuan kedua iaitu membuat generalisasi baru. Setelah murid mempelajari kata adverba, kata ganda, murid akan dibimbing oleh guru untuk membuat satu formula supaya ia dapat memudahkan murid untuk menghafal teori yang diberikan. Sebagai contoh, kata adverba ini terdiri daripada kata dasar yang mana kebiasaannya kata adjektif dan kata kerja yang digandakan. Untuk formula kata adverba gandaan penuh yang pertama iaitu kata adverba gandaan penuh hadir selepas kata adjektif di mana formulanya adalah ADJ tambah KA. Untuk formula yang kedua iaitu kata adverba gandaan penuh hadir sebelum kata kerja adalah KA yang mewakili kata adverba manakala KK diwakili dengan kata kerja. Yang ketiga, tujuan pendekatan didaktif yang ketiga iaitu membuat hipotesis melalui prinsip atau hukum. Setelah mempelajari formula yang diajar, murid akan diminta untuk membuat ayat berdasarkan formula yang telah dipelajari berdasarkan kefahaman mereka masing-masing supaya mereka dapat memahami dan menghafal contoh yang diberikan oleh mereka sendiri. Terdapat 3 kelebihan untuk pendekatan didaktif iaitu yang pertama, pendekatan didaktif ini merupakan satu kaedah pengajaran yang mudah untuk menyimpan isi pengajaran. Yang kedua, pendekatan ini juga menjimatkan masa dan tenaga serta tidak perlu membuat banyak persediaan bagi seorang guru. Dan kelebihan pendekatan didaktif yang ketiga iaitu pendekatan ini sesuai digunakan secara tradisinya kerana guru patut memberi penerangan terlebih dahulu sebelum proses pengajaran dan pengajaran dimulakan. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Nuzahratul Syazwani binti Abdul Ghani akan menerangkan tentang kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran ialah prinsip dan kaedah yang digunakan dalam pengajaran. Pemilihan kaedah yang digunakan bergantung kepada maklumat atau kemahiran pelajar. Terdapat pelbagai jenis kaedah pengajaran seperti kaedah tata bahasa terjemahan, kaedah terus, kaedah natural, kaedah ajuk hafaz, kaedah psikologi dan sebagainya. Kaedah yang digunakan oleh kami adalah kaedah ajuk hafaz. Kaedah ini adalah kaedah pengajaran yang disampaikan melalui demonstrasi dan latih tubi. Kaedah ini mudah digunakan kerana pelajar dapat belajar dengan baik dengan cara menghafal. Oleh itu, mereka akan cepat menguasai konsep pengajaran yang diajar oleh guru. Dalam pengajaran kata adverba, kaedah ajuk hafaz digunakan dengan cara guru membuat demonstrasi dan pelajar mengajuk dan menghafaz apa yang didemonstrasikan oleh guru. Sebagai contoh, guru memberi contoh penggunaan kata adverba dalam ayat dan pelajar akan mendengar demonstrasi daripada guru. Guru akan menerangkan formula kata adverba kepada pelajar dan pelajar akan menghafal formula tersebut. Seterusnya, dalam aktiviti yang dijalankan dalam pengajaran kata adverba, guru akan menyediakan contoh dialog yang menggunakan
kata adverba. Kemudian, pelajar akan menyediakan dialog yang mengandungi kata adverba. Aktiviti ini dilakukan secara berpasangan. Seterusnya, pelajar akan menerangkan dan mempersembahkan dialog di hadapan kelas serta menerangkan kata adverba yang digunakan dalam dialog tersebut. Kaedah ini adalah lebih mudah kerana pelajar akan lebih faham penggunaan kata adverba. Seterusnya, hasil daripada pengajaran melalui kaedah ajuk hafaz, pelajar akan membuat latihan 2B atau latihan pengukuhan untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka dalam kata adverba. Aktiviti ini, latihan 2B ini dilakukan menggunakan quizzes. Kaedah ini akan membantu pelajar untuk mengetahui sejauh mana mereka faham dan mereka akan mengetahui markah mereka ketika itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zatun Najwa binti Nazlin. Saya akan menerangkan berkaitan teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran. Menurut Edward Anthony, mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Oleh itu, saya telah memilih teknik kuis dalam pengajaran bahasa kata adverba. Teknik kuis merupakan salah satu aktiviti pembelajaran yang dapat memantapkan lagi pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Teknik kuis dijadikan sebagai aktiviti rangsangan, penggayaan, pemulihan dan pengukuhan. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan aktiviti kuis, guru boleh menggunakan aplikasi Kahoot, Quizizz, WordWall dan pelbagai lagi. Cara guru untuk menjalankan aktiviti kuis dalam pelbagai aplikasi, guru boleh memilih mana-mana aplikasi yang bersesuaian. Sebagai contoh, guru menggunakan aplikasi Quizizz untuk menjalankan aktiviti kata adverba. Guru menggunakan aplikasi Quizizz dengan membuka akaun Quizizz. Setelah itu, guru akan membina beberapa soalan berkaitan kata adverba seperti jenis-jenis kata adverba, contoh-contoh perkataan kata adverba dan pelbagai lagi. Setelah guru siap membina beberapa soalan, guru akan memberi link kepada pelajar untuk pelajar menjawab kuis tersebut. Oleh itu pelajar akan menjawab kuis yang diberikan oleh guru. Selepas mereka menjawab kuis tersebut, mereka akan terus mendapat markah yang diberikan oleh kuis tersebut. Baiklah. Tujuan teknik kuis dijalankan bukan sahaja untuk memantapkan pemahaman pelajar berkaitan dengan kata adverba. Teknik kuis juga dapat membantu pelajar mengulang kaji pembelajaran sambil bergembira. Dan teknik kuis dapat membantu pelajar memantapkan lagi pengukuhan mereka berkaitan dengan kata adverba. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Barbara Jacqueline Anak Bahau. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang teknik bercerita. Menurut Bache pada tahun 2005, teknik bercerita ialah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau sesuatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan membahagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang langkah-langkah bagaimana teknik bercerita dijalankan. Teknik bercerita dapat dibahagikan kepada 3 fasa, iaitu fasa sebelum bercerita,
fasa semasa bercerita, dan fasa selepas bercerita. Fasa sebelum bercerita. Langkah pertama, guru hendaklah memastikan suasana sekeliling kelas adalah selesa. Langkah kedua, guru hendaklah memastikan pelontaran suara ketika bercerita boleh didengari dengan jelas oleh semua pelajar. Langkah yang ketiga, guru juga perlu memastikan semua pelajar boleh melihatnya, terutamanya bahagian muka dan tangan. Langkah yang keempat, guru akan memberikan arahan kepada murid untuk melakukan catatan tentang kata adverba penggandaan berentak. Fasa yang kedua ialah fasa semasa bercerita. Langkah pertama bagi fasa ini, guru hendaklah bercerita dengan suara yang kuat, jelas dan menggunakan intonasi yang sesuai. Langkah yang kedua, pelajar diberi peluang membuat catatan tentang kata-kata adverba penggandaan berentak untuk perbincangan setelah teknik bercerita ditamatkan. Langkah yang ketiga, guru hendaklah memastikan pelajar menumpukan perhatian terhadap penceritaan tersebut. Langkah yang terakhir bagi fasa ini ialah guru perlu membuat kontak mata dengan pelajar seolah-olah bercerita secara langsung dengan pelajar. Fasa yang ketiga ialah fasa selepas bercerita. Langkah yang pertama ialah guru memberi peluang kepada murid merumuskan cerita tersebut secara ringkas, dan langkah yang terakhir ialah langkah di mana guru juga boleh meminta pelajar berkongsi kata-kata adverba yang telah dicatat dan berkongsi catatan yang telah dilakukan. Teknik bercerita dapat diaplikasikan terhadap semua sesi pengajaran dan pembelajaran PDP Tata Bahasa. Sebagai contoh, semasa seseorang guru ingin mengajar tentang kata adverba penggandaan berentak, guru tersebut boleh mempraktikkan teknik ini dengan bercerita menggunakan perkataan-perkataan adverba berentak seperti kanak-kanak itu berlari hiruk pikuk, dan semasa seseorang itu mendaki Bukit Bukau, dia terjatuh. Dan ayat tersebut merupakan contoh semasa bercerita. Semasa guru sedang bercerita, pelajar dikehendaki mencatat perkataan-perkataan kata adverba penggandaan berentak, dan di akhir aktiviti bercerita tersebut, pelajar hendaklah berkongsi kata-kata adverba penggandaan berentak yang dicatatnya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.